Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Sabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Hayya qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi. Allahumma ighfir lana. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Khalifah Ustaz Afif dan kepada semua khalifah-khalifah Tarekat Qadiriyah Rifa'iyah dan kepada semua ahli zikir. Moga Allah Ta'ala pelihara kita semua. Jadi kalau ikut naskah yang ada dengan saya ni, kita dah sampai pada muka surat 61 sampai kepada adab yang ke-52. Jadi dalam adab-adab yang sebelum ni bermula daripada adab 50, 51 dan 52. Masa dalam adab 50 tu dia sebut nama Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuqi. Lepas tu dalam adab 51 pun disebut juga salah satu daripada ungkapan Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi. Dan pada adab 52 ni pun kita akan membaca beberapa kata nasihat daripada salah seorang wali Allah yang bernama Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi. Dan dalam adab yang ke-48 sebelum ni pun dinaqalkan juga kata nasihat daripada Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi radhiyallahu anhu. Jadi disebabkan dalam beberapa muka surat yang lepas ni kita banyak mendengar kata nasihat dan panduan daripada Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi radhiyallahu anhu. Jadi hari ini insya-Allah kita berkenalan dan kita membaca riwayat hidup Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi radhiyallahu anhu. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki minggu depan baru kita sambunglah pengajian adab-adab yang seterusnya. Maksudnya sambungan adab yang ke-52 Adab 52 tu kita belum habis lagi. Jadi insyaAllah kalau ada rezeki kita sambung minggu hadapan. Jadi hari ni kita baca dan kita mendengar kata-kata nasihat daripada salah seorang wali Allah yang agung yang bernama Syekh Ibrahim Ibnu Abdul Aziz Ad-Dasuqi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau mengikut riwayat hidup beliau, dia dilahirkan pada tahun 653 Hijrah. Dan dia salah seorang daripada 4 wali kutub yang masyhur. Masa kita selalu sebut 4 tadi, pertama ialah Syekh Abdul Qadir Jailani, Said Ahmad Rifai, lepas tu kita Said Ahmad Al-Badawi, lepas yang keempat ni ialah Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi. Dari kepada Syekh Ibrahim tadi yang sedang kita nak baca, Ibrahim Dasuqi ni, Dusuk tu ialah salah satu tempat di Mesir, satu negeri ataupun kampung yang berada di Mesir sana. Jadi disandarkan kepada Syekh Ibrahim ni tarekat yang dinamakan At-Tariqatu Ad-Dusuqiyah. Maksudnya antara tarekat yang berkembang luas di Mesir dan di Sudan. Dan tarekat ini dinamakan juga dengan nama Burhaniyah. Disebabkan Syekh Ibrahim ni dia dikenali sebagai Burhanuddin. Disebabkan nama gelaran dia, maksudnya kita di dalam bahasa Arab ni dia ada nama. Nama maksudnya nama yang diberikan semasa dia lahir. Dan dia ada gelaran. Gelaran ni ialah pangkat seperti Syamsuddin, Qamaruddin, Muhyiddin, dan salah satu lagi gelaran yang ada di dalam agama Islam ialah Burhanuddin.
Burhan ni maknanya dalil, petunjuk ad-din kepada agama. Jadi dia ialah manusia yang paling zahir. Maksudnya yang manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan manusia jalan kepada Allah. Jadi disebabkan dia mempunyai gelaran Burhanuddin, maka tarekatnya dipanggil juga tarekat Burhaniyah. Sebagaimana tarekat tu dipanggil juga dengan nama Ad-Dusuqiyah. Jadi sekarang ni kita baca beberapa perkara yang berkaitan dahulu dengan riwayat hidupnya. Maksudnya daripada sudut nasab dari sebelah bapa Syekh Ibrahim ni ialah melalui Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Maksudnya dia ialah Al-Husaini daripada sebelah bapanya. Adapun daripada sebelah ibunya, dia sampai kepada Sayyidina Hasan. Jadi maksudnya ulama memanggilnya, dia nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW aban wa umman. Maksud daripada bapa dan daripada sebelah ibunya, kedua-duanya sampai nasab kepada Rasulullah SAW. Adapun lafaz ad-dusuq, dusuq tu dia ialah salah satu bandar yang berada di Mesir. Dia dilahirkan di bandar tersebut dan dia meninggal dunia pun di bandar tersebut. Jadi lafaz dusuq dia berasal daripada kata kerja dasaqa. Dasaqa tu maknanya perigi yang dipenuhi dengan air sehingga melimpah-limpah. Jadi sememangnya gelaran tu Imam Ibrahim ni dia sendiri ambil gelaran tersebut dan dia pakaikan kepada diri dia. Sebab gelaran tadi ialah gelaran yang baik. Maksudnya perigi yang mempunyai air yang banyak, lalu air tersebut melimpah-limpah, itu sebagai tanda bahawa dia tadi mempunyai kurniaan batin yang terlampau banyak yang boleh dicurahkan kepada murid-murid yang berada di sekelilingnya. Jadi antara keramat yang Allah kurniakan kepada Syekh Ibrahim ialah pada ketika hari kelahirannya sendiri. Maknanya salah seorang syekh yang ada pada ketika itu yang bernama Ibnu Harun, dia berada di berdekatan dengan bapa kepada Imam Dusuki yang bernama Abul Majid. Ataupun sebelum tu, maknanya salah seorang daripada wali Allah yang agung yang bernama Muhammad Ibnu Harun. Syekh Muhammad Ibn Harun ni, dia mempunyai hubungan yang rapat dengan bapa kepada Imam Ibrahim Ad-Dusuqi ni. Jadi apabila Syekh Muhammad Ibn Harun ni, apabila dia lihat, dia nampak saja bapa kepada Imam Syekh Ibrahim ni, dia akan bangun dan dia akan menghormati bapa tersebut. Jadi anak-anak murid kepada Syekh Muhammad Ibn Harun ni, dia tanya, dia kata, kenapa kamu wahai guru Muhammad Ibn Harun menghormati lelaki ni? Sebab bapa dia tadi orang biasa je. Jadi Syekh Muhammad Ibn Harun tadi kata, dia kata, sesungguhnya di belakang, maksudnya di dalam tulang sulbi orang yang berada di depanku ni, maksudnya bapa kepada Syekh Ibrahim tadi, dia kata dalam tulang sulbi ni ada seorang wali yang kemasyhuran ni akan menjangkau timur dan barat. Lepas tu selepas dia cakap kepada anak-anak murid ni, jadi mereka kata sampai satu ketika apabila datang saja bapa tersebut, Syekh tadi dah tak bangun dah. Syekh tadi buat seperti orang biasa. Jadi anak murid tanya balik semula, kenapa pula sekarang apabila orang ni datang, kamu dah tak bangun? Kamu dah tak agungkan dia lagi? Dia orang tanya kepada Syekh tu balik semula. Jadi Syekh yang Muhammad bin Harun dia kata, innal qiyama lam yakun li syakhsi Abil Majid. Maksudnya aku berdiri sebelum ni bukan kerana orang ni.
bal li bahrin fi dhahrihi, bahkan aku bangun sebelum ni kerana menghormati satu wali yang ada di belakang dia, dalam dia punya tulang sulbi tu. Wa qad intaqala ila zaujatihi, maksudnya wali yang ada dekat belakang dia tadi tu dah berpindah kepada isterinya. Maksudnya asalnya anak tadi ditanggung oleh bapa. Semua anak sebelum dia tadi dipindahkan kepada ibunya, maksudnya pindah kepada isteri, anak tadi akan dibawa oleh bapa tersebut. Jadi sebab tu anak dia dikandung oleh bapa terlebih dahulu, selepas tu baru dikandung oleh ibunya. Jadi Syekh tadi sebab dia kasyaf, jadi dia nampak orang ni membawa wali di dalam tulang sulbi. Jadi dia hormatlah, sebab ini wali besar kan. Apabila wali tadi, apabila dah berpindah melalui air mani, pindah kepada ibunya, jadi Syekh tadi membuat, maksudnya tidak ada penghormatan yang sebelumnya tadi. Itulah keramat, maksudnya perkara pertama yang berlaku, maksudnya yang Allah zahirkan sebelum kelahiran Imam Ibrahim Dusuki lagi. Dan yang kedua pula, keramat kedua, semasa dia tadi pada malam dia dilahirkan. Maksudnya pada malam dia dilahirkan tadi, malam 29 Syaban. Jadi orang pun ada keliru besok ni nak puasa ke ataupun tak puasa. Maka Syekh Muhammad Ibn Harun tadi, dia tanya ibu kepada Ibrahim Dusuki tadi. Maksudnya ibu dia dah lahirkan dia. Dia tanya, wahai ibu, dia kata wahai mak kepada Ibrahim, adakah anak kamu ni pada siang tadi dia menyusu atau tidak? Maka mak dia kata, anak aku ni start daripada azan subuh tadi sampai sekarang dia dah tak isap susu dah. Jadi mak dia macam heran, kenapa anak aku dah tak mau isap susu. Jadi Syekh tu kata, la tahzan, wahai ibu kepada Ibrahim, janganlah kamu sedih. Sesungguhnya Ibrahim Dusuki, anak kamu ni akan isap susu balik semula setelah azan maghrib tadi. Maknanya dia daripada lahir dia dah mula berpuasa. Maksud itu yang kita nak beritahu, wali-wali Allah tadi mereka amat agung. Walaupun dia tadi, jadi masa dia lahir, umur dia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dia dah wali dah. Cuma dia dalam rangka budak 5 tahun. Dia dalam rangka anak setahun. Tapi kalau orang yang kenal, dia nampak roh di dalam tu, dia dah hormat dah. Macam Syekh tadi tu, dalam air mani di belakang tu dia dah hormat dah, belum lahir lagi. Itu beberapa itu keramat yang kedua lah, yang diceritakan tentang Imam Ibrahim Dusuki radhiyallahu anhu. Dan antara keramat dia juga yang diriwayatkan lah, maksudnya diceritakan bahawa Sungai Nil pada zaman tersebut dipenuhi dengan buaya. Satu ketika buaya tadi tangkap seorang budak daripada tepi pantai Dasuk tadi. Dan apabila buaya tadi tangkap budak tersebut, maka maknya berasa amat takut, lalu pergi kepada Syekh Ibrahim minta tolong. Jadi Syekh Ibrahim pun hantar dia punya seorang-seorang anak murid dia, khalifahnya, pergi dekat tepi sungai tadi, buat satu dia bagi satu pengumuman. Dia kata, wahai segala semua buaya-buaya, siapa yang menelan anak, maka bawa keluar anak tersebut. Jadi salah satu seekor buaya keluar dan berjalan bersama khalifah tersebut sampailah kepada depan Syekh Ibrahim Ad-Dusuki. Jadi apabila buaya tadi dah sampai, maka Syekh mengarahkan buaya tersebut mengeluarkan semula bayi tadi, budak tadi. Maka dikeluarkan budak tersebut daripada perut buaya tadi masih hidup lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Syekh tadi berkata kepada buaya tersebut, mut, matilah kamu, famata hinuha, maka matilah buaya tadi serta merta. Dan ada satu keramat yang lain. Ada salah seorang anak murid kepada Syekh Ibrahim Ad-Dusuki.
pergi ke Iskandariah untuk menunaikan hajat Syekh ni. Maksudnya nak menunaikan hajat Syekh Ibrahim tadi. Lalu dia berlaku pertelingkahan bersama-sama dengan salah seorang daripada peniaga tersebut. Jadi peniaga tadi dia laporkan kepada Qadi. Dan Qadi pada yang berada di Iskandariah tadi, Qadi tadi dia tak suka wali-wali Allah ni. Jadi apabila Qadi tadi tahu yang bertengkar tadi ialah anak murid kepada Syekh Ibrahim Ad-Dusuqi, jadi Qadi tadi arahkan anak murid tadi tu ditangkap dan dihina. Jadi diberitahulah kepada Qadi, berita tersebut disampaikan kepada Syekh Ibrahim. Dan Syekh Ibrahim tadi ambil satu kertas, dia tulis satu syair tentang bahawa hendaklah kamu anak panah pada waktu malam tepat mengenai sasarannya sekiranya dia tadi dipanah dengan panahan khusyuk. Ini dalam bahasa Arab saya terjemahkan. Ringkasannya macam tu lah. Jadi dia bait syair tu cerita tentang anak panah. Dia ada 4 bait. Jadi bait tadi tu dia tulis kat kertas, lepas tu diserahkan kepada Qadi tadi. Apabila bait syair tadi sampai kepada Qadi, maka Qadi tadi dia macam mentertawakan orang yang bawa kertas tadi. Maksudnya dia kata, apa pasal kertas ni, apa kertas ni boleh buat kepada aku? Sampailah kepada kemuncak ni dia tadi memaki hamun ataupun merendah-rendahkan Syekh Ibrahim Ad-Dusuqi. Jadi apabila dia dah mula melampaui batas, maka setengah riwayat kata, maka tiba-tiba dia menjerit lalu mati. Qadi tadi serta merta mati. Dalam satu riwayat dia kata, apabila dia tadi mula menghina kepada Syekh Ibrahim tadi, maka daripada surat kertas tadi tu keluar satu anak panah betul. Keluar satu anak panah, terbang pergi kepada jantung Qadi tersebut, tembus ke belakang lalu mati. Dan itu ialah mudarat ataupun bala ataupun akibat apabila manusia dari menghina ataupun merendah-rendahkan wali Allah Subhanahu wa taala. Maksud dalam kitab-kitab yang lain dia bagi tahu al-haliku bihadhihi ta'ifah, manusia yang binasa, bihadhihi ta'ifah, binasa dengan sebab wali Allah ni, aktsaru minan naji biha, lagi ramai daripada orang yang selamat. Maknanya anak murid ada 10 orang, yang mengutuk ada 20 orang. Jadi 20 ni yang masuk neraka. Jadi masuk neraka, binasa, diseksa dengan sebab Syekh tadi tu lebih ramai daripada orang yang dapat manfaat. Dan itulah bahaya apabila kita tadi tidak beradab. Maksud tidak menjaga adab di hadapan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada satu kisah yang lain. Maksudnya ada 7 orang Qadi daripada Madinah Dusuq. Mereka berniat untuk pergi menghadap, bukan pergi menghadap, pergi berjumpa dengan Syekh Ibrahim untuk menguji betul ke ilmu Syekh Ibrahim ni banyak, betul ke dia ni ulama yang agung. Jadi apabila mereka sampai kepada tepi pantai tadi tu, maka salah seorang daripada Khalifah Syekh Ibrahim Dusuqi pun tolak kapal tadi. Tolak sampan ni, tolak kapal tadi. Maka serta-merta kapal tadi terdampar di belakang Bukit Qaf. Jadi orang yang 7 orang tadi tu duduk di belakang Bukit Qaf tadi setahun, makan rumput sehari. Jadi baju-baju semua jadi lusuh. Jadi mereka pun heran, macam mana dia tercampak ke satu tempat yang pelik ni, duduk di situ selama setahun. Sampailah mereka sedar diri lalu bertaubat. Maka Syekh Ibrahim Dusuqi pun hantar balik semula Khalifah dia, tolak balik semula. Tiba-tiba sampai semula ke depan, maksudnya sampai semula ke bandar Dasuki tadi. Dan ke semua masalah-masalah tadi semua dah hilang daripada hati mereka. Dan mereka serta-merta bertaubat.
Dia kata, cukup dah apa yang menimpa kami tadi. Setahun tadi Allah dah bala ni. Campak dekat belakang gunung ni. Jadi semenjak daripada tu mereka semua pergi menghadap Syekh Ibrahim Dasuki, mengambil bai'ah daripada Syekh Ibrahim dan menjadi murid sehingga mereka semua meninggal dunia. Dan itulah beberapa keramat yang dinyatakan dalam riwayat hidup Imam Ibrahim Ad-Dasuki radhiyallahu anhu. Jadi sekarang kita nak baca beberapa kata hikmat dan kata-kata nasihat daripada Syekh Ibrahim. Moga-moga kita mendapat manfaat daripada beberapa ucapan Syekh tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kata hikmat ni dihimpunkan oleh Syekh Abdul Hadi Kharsah dalam kitab dia Maqalatul Arifin. Jadi kita, maksudnya panjang, maksudnya ada 5-6 muka surat kata-kata hikmat tersebut. Jadi kita ambil beberapa kata yang boleh kita ambil pengajaran. Jadi antaranya ialah Syekh Ibrahim berkata, As-sadiqu la yasrifuhu an mahbubihi sarif wa la tarudduhu suyufu wal matalif. Maknanya murid yang benar tidak akan memalingkannya daripada kekasihnya. Sarifun, apa saja yang memalingkan. Maksudnya kita teringat kepada kekasih kita, tiba-tiba ada dunia memanggil, maka dia tak layanlah dunia tu. Sebab dia kata fokus dia kepada kekasihnya saja. Wala tarudduhu suyufu, dan tidak boleh menolaknya pedang-pedang wal matalif dan segala kebinasaan. Maksud dia nak pergi menghadap kepada kekasihnya. Tiba-tiba orang tu kata, kalau kamu datang juga kepada kekasih kamu, aku akan pancung kepada kamu. Dia kata, aku tak peduli ya. Aku akan tetap pergi kepada kekasih aku, tak kira apa saja halangan dan tak kira apa saja ugutan dan ancaman. Maksudnya dia nak bagi tahu, bila kita masuk dalam tarekat, dia akan ada ujian. Maksudnya masing-masing ada ujian tersendiri. Jadi janganlah apabila Allah menguji kita di dalam tarekat, kita kata kita nak berundur, ataupun kita kata, semenjak masuk tarekat ni jadi susah pula. Dulu sebelum masuk tarekat semua senang. Jadi apabila ada ujian tersebut, maka Syekh ni kata, kalau kita berundur ataupun kita rasa susahlah macam ni, susah ni, segala semua susah, maka itu tandanya kita tidak sadiq. Kita bukan murid yang benar lah. Lawan kepada sadiq tadi ialah kazibun, murid yang dusta. Jadi kita minta lindung lah. Itu kata hikmat yang pertama daripada Syekh Ibrahim. Kata hikmat yang kedua, Ra'su malil muridi al-mahabbatu wat-taslimu. Modal yang mesti ada pada mana-mana murid tarekat ialah al-mahabbatu, kecintaan kepada gurunya. Kecintaan kepada guru, lepas tu baru naik kecintaan kepada Rasulullah, lepas tu baru naik kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat-taslim, dan berserah diri. Taslim ni maknanya mentaati segala arahan. Wa ilqa'u asal mu'anadati wal mukhalafati, dan mencampakkan segala tongkat kedegilan dan bercanggah. Ini satu perkara lah yang perlu kita pegang. Mana apabila kita dah duduk di bawah guru, maka akan ada arahan, akan ada panduan, akan ada tugasan, akan ada kerja. Jadi kalau kita benar-benar murid, kita benar-benar ingin bekerja, membangunkan agama Allah Subhanahu wa taala, membantu, maka dia mesti meninggalkan mu'anadah, kedegilan tadi. Kedegilan ni lah sifat Yahudi yang kita baca maghdub alaihim tadi. Maksud kenapakah mereka tadi dimurkai? Kerana mereka degil, tak nak beriman dengan Rasulullah. Wal mukhalafah, dan mereka tadi bercanggah. Maksudnya apa saja yang dia ajar, apa saja panduan, mereka lawan. Fa idza kana al-murid fi kulli yawmin fi ziyadati mahabbatin wa taslimin salima min al-qat'i. Sekiranya murid tadi pada setiap hari bertambah kecintaan
dan bertambah berserah diri. Mana arahan dengar, tak ada petikai, tak ada membangkang, tak ada bercanggah, tak membuang sifat kedegilan tadi tu. Sekiranya setiap hari dia semakin cinta, semakin taat, semakin cinta, semakin taat, apa dia punya kesan dia? Salima minal qat'i. Nescaya dia akan terselamat daripada waliyazubillah, terputus daripada hubungan dengan Allah. Al-qat'u tu, itulah perkara yang paling kita takut sekali, putus putus hubungan. Mana sekarang ni kita telefon kita tu, telefon ke rumah ke, kita sekarang ni semuanya online. Maksud kita mempunyai hubungan dengan internet tersebut. Jadi kita sekarang ni lah, kita boleh mengaji secara online, kita boleh tengok apa saja dalam internet tadi, kita boleh tengok YouTube dan seumpamanya. Kerana kita mempunyai hubungan. Mana hubungan tu berlaku. Tapi itu dia panggil hubungan jasmani. Maksud orang sekarang ni sekiranya tak ada internet 24 jam, dia rasa hidupnya dah terbengkalai. Masih hidupnya dah gelap. Maksud dah tak boleh nak berhubung dengan manusia. Semua kerja tak jalan, semua WhatsApp tak jalan. Itu sebab terputus hubungan jasmani. Tapi kalau ahli tarekat, dia yang penting pada dirinya ialah hubungan kerohanian. Hubungan kita dengan guru tadi, kerohanian kita dengan kerohanian guru tadi. Jadi macam mana nak mengekalkan hubungan tadi tu? Dia mesti ada mahabbah dan taslim. Mestilah kita tadi mencintai guru tersebut dan berserah diri. Maksud jangan petikai, jangan lawan, jangan degil. Kalau kita boleh buang benda tu, salima minal qat'i, terselamat daripada putus hubungan rohani. Terputus hubungan rohani itulah seksaan yang lebih teruk daripada penjara, seksaan yang lebih teruk daripada api neraka, seksaan yang lebih teruk daripada sebatan dan seumpamanya. Maksudnya terputus hubungan rohani itulah seksaan yang paling kita takut sekali di dunia. Apabila murid tadi tidak menjaga adab. Itu kata hikmat yang kedua. Yang ketiga, daripada Syekh Ibrahim, dia kata, Mabtalallahu azza wa jalla al-faqir bi amrin illa wa huwa yuridu an yuraqqiyahu ila manazilir rijal fa in sabara wa kadhama al-ghayza wa halwa wa afa wa takarrama raqqahu wa illa awqafahu wa taradahu wa iyazbillah. Jadi ni Syekh Ibrahim bagi tahu, dia kata Allah tidak menguji seseorang murid tarekat dengan sesuatu ujian. Maksud kita tanya kenapa bila dah masuk tarekat ni banyak susah, macam-macam yang berlaku. Dulu rasa macam senang hidup ni, sekarang hidup dah jadi tak senang. Jadi itu dia panggil ibtala, Allah menguji. Allah bahasa ni Allah menguji lah. Tapi kalau orang Melayu ni dia kata Allah menurunkan bala. Tapi bala itu sebenarnya bahasa Arab yang maknanya ialah ujian. Jadi Allah menguji mana-mana murid tarekat dengan sesuatu ujian. Jadi Syekh Ibrahim kata Allah tidak menguji tersebut melainkan untuk Allah mengangkat darjatnya kepada darjat wali-wali Allah. Jadi kita janganlah marah kepada ujian tersebut, dan kita jangan berundur diri, dan jangan kita merungut, dan jangan kita menyesal kenapa dah jadi macam ni. Kalau tak masuk tarekat ke tak jadi macam ni. Jadi kenapa Allah uji tadi? Uji tadi untuk Allah mengangkat darjat kita kepada darjat wali-wali Allah. Cuma macam mana tadi tu cara tadi? Bila dah datang ujian nak buat apa? Jawapannya ialah fa'in sabara, kena sabar. Wa kadhamal ghayza, dan kena tahanlah marah ni. Kita nak marah dalam hati, nak melenting, nak kata orang tu, nak marah orang ni. Maksud bila kita masuk tarekat, ujian yang paling besar dengan ahli tu lah. Dengan ahli tu sendiri. Nak uji dengan siapa lagi? Allah akan uji dengan ahli. Lepas tu ujian lagi berat lagi, Allah uji dengan guru, macam-macam ujian dengan khalifah-khalifah. Maksudnya Rasulullah SAW tu, bukan semua orang yang di Mekah tu beriman dengan Rasulullah. Maksudnya dengan ujian dengan Rasulullah tak lepas. Bila Rasulullah meninggal dunia, orang Islam tu yang murtad ni berapa ramai? Sebab tak lulus ujian dengan khalifah. Dan betul dengan khalifah-khalifah yang lain, ramai yang jadi khawarij, bunuh khalifah tu pula, yang tertipu, yang buat kumpulan Syiah, Mu'tazilah, itu semua ujian. Jadi bila berlaku sesuatu ujian, apa yang perlu kita buat? Syekh Ibrahim kata, sabara, kamu kena tahan. Jangan melenting, jangan merungut, jangan merengus.
Wa kadhamal ghaidha, dan kamu kena tahanlah kemarahan tersebut. Kan ujian segala gangguan manusia. Wa haluma, dan kamu kena berlemah lembut. Wa afa, dan kamu kena maafkan. Maaf siapa saja yang marah kamu, siapa saja yang ganggu kamu, siapa saja yang buat kasar kepada kamu, kamu maafkan. Wa takarram, dan kamu bermurah hati, berbuat baik. Maksudnya bersama-sama ahli, kan, bersama-sama dengan orang yang mengganggu kamu. Itu semua ialah ujian. Kalau kita boleh tahan dan kita boleh berlemah lembut dan kita maafkan semua tu, raqahu, Allah akan mengangkat darjatnya. Boleh. Jadi bila berlaku ujian tadi, kena peganglah kepada panduan ni, sebab tujuan kita masuk tarekat ni nak mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah tu maksudnya kamu kena naiklah darjat tadi. Maksud kita nak dekatkan diri kepada raja, kita tak ada pangkat. Macam mana nak jumpa raja? Kamu kena ada pangkat. Mula jadilah Datuk, lepas tu naiklah pangkat Datuk Seri, Tan Seri. Jadi bila pangkat kamu tu dah makin tinggi, senanglah kamu nak jumpa raja tadi. Raja pun kata, siapa dah datang? Oh, Tun mana-mana datang. Raja kata, masuklah, senang je. Tapi kalau kita nak jumpa raja, siapa dah datang ni? Tak tahu encik mana dah, tak dapat jumpa raja. Jadi kita bukan nakkan pangkat tu kerana pangkat. Kita bukan nak darjat tu kerana darjat tu, tapi kerana darjat tu lah yang membolehkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penulis kata itulah panduannya, sabar, memaafkan. Wa illa, dan sekiranya tak sabar, ada ujiannya berhenti. Ada ujian saja nak bergaduh, dan ada ujian saja nak melepaskan kemarahan, auqafahu, Allah akan berhentikan orang tersebut. Maksudnya Allah tak angkat darjatnya. Dan takut sekali, wa taradahu, dan dikhawatiri Allah menghalaunya. Pergilah keluar. Jadi maksudnya dia tadi apa dia panggil, dipecat daripada tarekat, waliyazubillah. Ataupun kalau dalam sekolah dia panggil dibuang sekolah. Kalau dalam syarikat dia panggil dibuang kerja, dilucutkan jawatan. Maksud kita apabila kita masuk tarekat, kita sebenarnya masuk sekolah. Sekolah tarekat Naqsyabandiyah, kan, sekolah tarekat Qadiriyah, macam-macam sekolah. Jadi kita kena jaga adab tadi supaya kita kekal diterima di dalam sekolah tarekat tersebut. Jadi penulis kata sekiranya tak menjaga adab, auqafahu, dia berhentikan peningkatan rohani itu tak berjalan. Dan paling kita takut sekali, wal iyazubillah, wa taradahu, dan Allah menghalaunya. Kata hikmat yang lain, berkata Syekh Ibrahim Ad-Dusuqi, ma qata'a muridun wirdahu yawman illa qata'a Allahu anhu al-imdada dhalikal yawma. Ini satu panduan kepada kita. Maksud hari ni kita kalau kita rasa umur kita dah 20 tahun, 20 tahun lah kita makan tiap-tiap hari. Maksud jarang ada orang yang umur saya 20 tahun lah, tapi saya 10 tahun tak makan. Tak ada. Tiap hari kita mesti makan. Sarapan, makan tengah hari, makan petang, makan malam. Jadi soalannya, apabila kita masuk tarekat, kita nak menghidupkan rohani. Menghidupkan rohani, dia perlulah kepada makanan rohani. Makanan rohani itu dalam kitab dia panggil Al-Madad. Al-Madad tu bahasa Arab, cuma bahasa Melayu ni kita katalah makanan rohani ataupun kurniaan kerohanian. Jadi apabila kita masuk dalam tarekat, kita kena fokuslah, tiap-tiap hari aku mesti ada kurniaan kerohanian supaya rohani aku dewasa, supaya rohani aku membesar, supaya rohani aku sehat, supaya semua lataif boleh hidup, kan? Supaya rohani tadi boleh menerima ilmu dan seumpamanya. Jadi sekiranya tak berzikir, 1 hari tak berzikir, 2 hari tak berzikir, 3 hari tak berzikir, apakah kesan yang berlaku? Maka Syekh Ibrahim berkata, qata'allahu anhul imdad, Allah akan memberhentikan kurniaan tersebut pada hari yang dia tak berzikir tadi. Jadi sebab tu jangan diajar tak berzikir. Kalau kita dah ajar hari ni tak payah zikir, saya sibuk hari ni, penat, nanti besok tinggal lagi, betul, nanti lusa tinggal lagi. Dah biasa sebab kita rasa tinggal tu tak apa. Tapi sebab kalau kita rasa cuba kita tinggal makan tu, tinggal makan sehari, tengok kelaparan ni berapa teruk. Tinggal pula 2 hari, tengok laparnya macam mana. Jadi kenapa pula bila jasmani lapar, kita bersungguh-sungguh cari makanan. Carilah, belilah roti ke, burger ke, apa segala ke, belilah beras ke, bersungguh-sungguh cari makanan. Tapi kenapa pula kita tak rasa, kalau 1 hari tak berzikir, tak lapar ke rohani tadi? Maksudnya
dalam Islam ni, di awal tarekat ni, kita kena mengkiaskan. Dia perkara-perkara kerohanian ni banyaknya tak disedari. Bila tak disedari, kamu kena kiaskan kepada jasmani. Sebagaimana jasmani kamu tu 7 hari tak bagi air, dia boleh mati. Begitulah juga, sama juga jasmani, rohani kamu tu. Kalau kamu 7 hari tak berzikir, 3 hari tak berzikir, 10 hari tak berzikir, dia boleh mati. Bila rohani tu mati, tu yang guru-guru suruh pergi baiat balik semula. Sebab terlampau lama kita tinggalkan kita punya rohani tadi. Putus kan. Syekh kata imdad tu putus. Kurniaan rohani tadi putus. Jadi rohani kita tu daripada mula nak besar, waliyahzubillah, jadi kecil. Dikhawatiri dia mati. Jadi apabila mati tadi tu, dikhawatiri kena baiat balik semula. Kena mulakan zikir daripada kosong. Jadi penat. Cuma masalahnya benda tu tak sedar. Rohani hidup ke, rohani mati ke, rohani apa ke. Banyak manusia tak sedar sebab dia terlampau fokus kepada jasmani. Kita sekarang ni, kita punya kehidupan, kita fokus pada jasmani, pagi kerja, petang makan, tidur, berjalan. Jadi disebabkan kita fokus pada jasmani, jadi orang tak sedar yang rohani dia tadi huru hara. Dia tak sedar yang rohani dia tadi tak ada makanan. Tapi bila dia nak sedar ni, bila Allah tarik jasmani tu, waliyahzubillah, tiba-tiba Allah bagi sakit. Dah tak boleh berjalan, waliyahzubillah, dah tak boleh makan. Ini makanan tak boleh makan, ini makanan tak. Masa tu nanti baru dia sedar, rohani dah tak boleh nak layan dah sebab dah sakit. Masa tu baru dia sedar, jiwanya amat kosong. Yang jiwa kosong ni lah banyak manusia bunuh diri, terjun bangunan, makan racun. Jadi yang orang bunuh diri tu sebab apa? Sebab rohaninya tak hidup, sebab rohaninya kosong. Sebab bila dia jasmani dia dah tak gembira, rohani semestinya dah tak gembira sebab tak ada makanan. Jadi dia kata bunuh diri. Jadi apabila ramai manusia sekarang ni, dia tak sedar yang kerohanian ni tadi bermasalah kerana dia sibuk dengan dunia. Jadi apabila Allah tengok, kenapa manusia-manusia ni sudah tak mempedulikan kerohanian? Oh, sebab dia sibuk dengan dunia. Maka sebab itulah Allah Ta'ala rosakkan dunia. Itulah kita kena minta lindung. Jangan sampai jadi macam tu. Macam mana Allah rosakkan dunia? Waliyahzubillah, Allah buatlah perang. Allah buatlah waliyahzubillah kemarau. Maksud perang tadi tu, daripada orang tu kaya raya jutawan, perang. Jadi fakir miskin, selai sepinggang ni tinggal harta. Jadi kenapa Allah tarik dunia tu daripada orang tadi tu, supaya dia tidaklah tertumpu kepada dunia lagi, fokuslah kepada rohani pula. Jadi macam sekarang manusia sibuk dengan makanan, sibuk dengan itu. Jadi Allah, waliyahzubillah, kita minta lindung, Allah naikkan harga barang-barang supaya manusia tak adalah pergi beli lagi makanan-makanan yang sedap. Duk fikirkan dia punya jasmani pagi, petang, siang, malam. Semua bala yang Allah Ta'ala timpakan kepada manusia, tujuan dia tadi tu lah, supaya dia kurang fokus kepada dunia dan dia memfokuskan kepada kerohanian dia. Boleh? Maksudnya, nak fokus kepada kerohanian tadi tu, tengoklah awak dah bagi tak rohani ni makan. Lepas tu makanan tu nak ambil daripada mana? Mana sumber makanannya? Jadi semua tu datang daripada guru. Itulah manfaat dan jasa guru yang ada pada kita. Tuan Guru Syed Sabahuddin, yang sebelum ni Tuan Guru Syed Husaini. Kesemua mereka tu ialah sumber madat. Madat melalui mereka, datang daripada Allah melalui mereka sampai kepada kerohanian kita. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan wirid. Maksudnya kita dah ada wirid yang kita dah ajar. Sekurang-kurangnya ialah zikir hati. Allah dalam hati ni. Dan sekarang Syekh Sobah dia pesan kepada kita, hati kekal berzikir Allah cuma di lidah. Masa dulu kita diam, lidah lekat ke langit-langit. Sekarang Syekh Sobah kata, hati kekalkan berzikir Allah. Lidah tu kamu latih dia tahlil, la ilaha illallah. Latih lidah tu selawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lidah tadi latihkan di istighfar bersama-sama dengan Allah dalam hati. Jadi Syekh Sobah tadi dia menambah zikir kepada kita. Dia menggabungkan zikir hati yang kita dah latih dulu. Dia suruh kita gabungkan dengan zikir lidah tadi. Jadi bukan maknanya sekarang ni bila kita dah zikir tahlil di lidah, selawat di lidah, istighfar lidah, kita pergi tinggalkan zikir hati itu. Bukan itu tujuannya. Tujuannya sekarang ialah menambah zikir tadi, menggabungkan jasmani dan rohani. Bukan suruh tinggalkan rohani tadi.
Tujuannya semuanya ialah supaya moga-moga Allah mengekalkan madad, kurniaan rohani kepada kita. Syekh Ibrahim Ad-Dusuki berkata lagi, la tufidul khalwatu illa in kanat bi isyarati syaikhin wa illa fafasaduha aktharu min salahiha. Mana Syekh Ibrahim kata, khalwat ataupun apabila kita tadi bersuluk ataupun kita tadi bersendirian, oh tiba-tiba kita kata saya nak pergi ke gua lah, saya nak duduk dalam gua sebulan, ataupun tiba-tiba saya kata saya nak duduk, saya nak iktikaf dalam masjid, oh saya ni akhir Ramadan, saya nak iktikaf dekat masjid 10 hari. Ataupun kita maksudnya dia sendiri fikir nak iktikaf ke, nak berkhalwat ke, maksudnya nak duduk dalam hutan ke, nak duduk dalam gua ke, ataupun nak duduk dalam bilik dia dekat rumah ke, 5 hari ke 3 hari ke. Syekh Ibrahim kata, semua tu tak memberi faedah melainkan sekiranya ada arahan daripada guru. Maksudnya kita reka-reka sendiri, oh aku rasa aku pandai sekarang ni, aku nak buat suluk aku sendiri. Maka Syekh kata semua tu tak ada manfaat. Sebab bila kita suluk sendiri, kamu di bawah jagaan siapa? Maksudnya bila kita duduk berkhalwat, bersuluk, nak duduk beberapa hari sekalipun, dia mesti di bawah jagaan guru, di bawah pemantauan guru, di bawah doa guru, di bawah syafaat guru, di bawah keberkatan guru. Tapi kalau kita buat sendiri, tak ada orang suruh. Kita sendiri-sendiri kan sudah pandai, oh saya dah lama masuk tarekat, jadi saya nak buat suluk saya sendiri. Maka Syekh kata, fasaduha aktsaru min salahiha. Kerosakan, kemudaratan yang akan menimpa murid tadi lebih banyak daripada manfaat yang dia akan dapat. Maksudnya syaitan akan datang, yang syaitan akan hasutnya. Daripada sebelum ni zikirnya betul, zikirnya jadi tak betul, syaitan pergi was-waskan kepada dia, syaitan pergi berlakon jadi guru, yang makin jadi sesat, ilham-ilham ni semua jadi tak betul. Itu dia panggil mudarat ni lebih banyak. Jadi sebab tu bila kita dah duduk di dalam tarekat, dia tak boleh memandai-mandai. Baru belajar sikit benda dalam tarekat, kita rasa kita dah pandai dah, kita nak buat sendiri. Ada setengah daripada zaman Aisin tu, ada grup mana-mana murid dah tinggalkan Aisin, buat tarekat baru pula dah. Lepas tu dia ada anak murid dia pula 5, 7, 8 orang. Dia pula pergi pimpin anak murid tadi. Oh sebab dia rasa aku pun macam Aisin juga kan. Kalau Aisin boleh ada anak murid, kenapa pula aku tak boleh jadi guru ada anak murid? Dia pun pergi buat tarekat dia sendiri. Lepas tu kena tipu dengan jin lah. Jin bawa emas lah, jin bawa pedang lah, tak apa-apa. Jadi semua kena tipu macam tu lah. Daripada tarekat tujuannya nak menyampaikan diri kepada Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah, dah terpesong tujuannya. Itu yang Syekh kata tadi, mudarat. Dan apabila kita masuk saja dalam tarekat, secerdik mana kita sekalipun, setinggi mana ilmu kita sekalipun, kita mesti menjadikan diri kita jahil di bawah arahan guru, kan, di bawah bimbingan guru. Jangan kita rasa kita pandai kan, aku boleh buat ni, aku boleh buat ni. Dan nak tahu cara kita rasa pandai tak pandai tu, maksudnya apa saja alamat kita fikir, kita takwil sendiri kan. Maksudnya apa saja alamat, oh mungkin macam ni maknanya, ini kau maknanya. Jadi kita pergi dah tak ada rujuk dah. Maksudnya dah tak mau lagi dah rujuk kepada guru. Alamat semua simpan sendiri, sorok sendiri, kita rasa kita faham sendiri ya. Itulah tanda apabila murid tadi dah mula merasakan dirinya pandai. Maksudnya kita dah bagi tahu alamat sebesar mana, sekecil mana, sebesar mana, mesti dimaklumkan kepada guru. Tapi kalau murid tadi dia ada masalah, dia simpan dan dia tak sampaikan kepada gurunya. Sebab dia dah rasa dirinya dah boleh takbir sendiri. Jadi kita minta lindung daripada kerosakan tersebut. Dari Syekh Ibrahim dia kata, idza talabtum an taghtabu ahadan faghtabu walidaykum fa innahuma ahaqqu bihasanatikum min ghairihima. Maksud Syekh Ibrahim kata, kalau kamu nak mengumpat juga orang, kamu umpatlah dua bapa mak bapak kamu sendiri. Sebab bila kamu mengumpat orang, kamu bagi pahala kamu dekat orang tersebut. Apa jasa orang tu yang kamu nak ambil pahala bagi dekat dia? Jadi Syekh Ibrahim kata, kalau kamu nak mengumpat sangat orang, maksudnya lidah kamu ni tak, maksudnya dia kata pantang dalam tarekat tadi, menjaga lidah. Di awal kita masuk tarekat, jagalah lidah tu. Tapi kita tak mau jaga juga, mengumpat sana, kata orang ni, kata orang ni. Jadi Syekh Ibrahim kata, kalau kamu tak tahan sangat suka mengumpat, suka cerita pasal orang, suka jaga tepi kain orang, kamu kutuklah mak ayah kamu sendiri.
Jadi apa kamu kutuk mak ayah kamu sebenarnya pahala kamu dapat dari mak ayah. Oh, lebih baik daripada kamu mengumpat orang lain yang kamu tak pernah jumpa dia pun tak pernah jumpa kamu. Kamu tengok dalam TV ke, tengok dalam komen ke, tengok dalam video orang ke, orang ni kutuk orang ni, kita pun sama-sama kutuk orang tersebut. Jadi kita mensia-siakan amalan. Amalan memang dah tak ada, pahala memang dah tak ada. Jadi kita pergi membazir kepada mana-mana manusia yang kita tak kenal. Fa innahuma, kerana kedua ibu bapa kamu ahaqqu, lebih berhak bihasanatikum, untuk mendapat kebaikan-kebaikan kamu tersebut, min ghairihima, daripada selain kedua ibu bapa tadi. Syekh Ibrahim Dusuki berkata, la yusirru ahadukum sariratan sayyi'atan. Fa in la yusirru ahadukum sariratan sayyi'ah, fa inna Allah Ta'ala sayuhhiru ma kuntum taktumun. Maksudnya sekarang ni bila kita masuk dalam tarekat, kita berinteraksi, kita berhubung, kita sekarang ni bergaul dengan ahlil qulub. Maksudnya orang-orang yang mahir dengan hati, orang yang kasyaf dengan hati manusia, orang yang mendengar bisikan hati. Guru-guru tadi lah, terutama guru yang agung, maksudnya Syekh Sobah tadi, walaupun dia duduk dekat Turki sekarang, kita bisik apa dalam hati kita, dengar dekat dia. Kita cakap apa di lidah kita, semua sampai kepada dia. Jadi Syekh Ibrahim kata, jangan sekali-kali kamu simpan niat-niat yang jahat di dalam hati. Jangan kamu simpan kehendak-kehendak yang jahat ataupun tujuan-tujuan yang jahat kamu simpan dalam hati kamu. Sekiranya kamu kekal menyimpan niat-niat jahat tersebut, maka dia kata Allah Ta'ala pasti akan menzahirkan apa yang kamu sembunyikan. Maksud kita masuk tarekat, niatnya tak betul. Ada niat nak khianat ke, ataupun ada niat macam-macam lah, niat keduniaan, ataupun niat nak mengambil kesempatan, ataupun niat apa saja niat yang kita tak tahulah. Jadi Syekh kata, jangan sekali-kali kamu menyimpan niat di dalam diri kamu yang tersembunyi dan niat tersebut tak baik. Maksud bila dah tahu macam tu, kita istighfar lah kalau kita ada niat-niat yang tak baik di dalam tarekat tadi. Maksudnya kita istighfar, astaghfirullahalazim, minta ampun daripada niat-niat yang tak elok tersebut sebelum Allah Ta'ala zahirkan. Kerana apabila kamu tak bertobat, kan, maksud kita kekal menyimpan niat-niat yang jahat dari, nescaya Allah Ta'ala akan mendedahkannya. Maksudnya Allah Ta'ala akan menzahirkan niat yang buruk tersebut. Syekh Ibrahim berkata, laisa ahadun yuqaddamu fit tariq bi kibari sinnihi wa taqadumi ahdihi, wa innama yuqaddamu bi fathihi, wa ma'a hadza faman futiha alaihi minkum fala yara nafsahu ala man lam yuftah alaihi. Nah, ini panduan kepada kita. Maksudnya Syekh Ibrahim kata, maksudnya orang tadi dia meningkat di dalam tarekat. Maksudnya naik kedudukan, naik tingkatan nafsu, naik tingkatan darjat, naik darjat semua tu, itu bukan disebabkan oleh lama dia di dalam tarekat. Saya dah duduk dalam tarekat ni 20 tahun. Saya dah duduk 10 tahun. Oh, saya dah ikut guru lama. Jadi maka kita pun sangka dengan sebab lama tadi tu, lama duduk di dalam tarekat, maka kita kata saya mesti diagungkan, saya mesti dimuliakan, saya mesti diletakkan di depan. Kenapa saya duduk kat belakang ni? Saya orang lama. Jadi saya kata bukan sebab kamu lama. Innama yuqaddamu bifathihi. Sesungguhnya seseorang tadi dikehadapankan, maksudnya dimuliakan orang tersebut di dalam tarekat bifathihi, dengan pembukaan hijab. Kalau kita dah duduk lama dalam tarekat, kita baru tu buka satu hijab, orang tu baru masuk tarekat, dia dah terbuka 3 hijab. Jadi siapa yang lebih utama? Orang yang lebih utama ialah orang yang terbuka hijab tadi tu. Bukan dengan sebab saya lama, kan, saya orang lama, saya dah macam-macam saya buat. Jadi kita kata dengan sebab lama tadi tu. Sekalipun sedemikian, jadi saya kata, mana-mana orang yang dibukakan hijab, jangan sekali-kali dia memandang rendah kepada orang yang tak dibukakan hijab lagi. Maksud kita punya perangai kita dah berubah. Daripada kita marah, kita dah kurang kemarahan. Maksudnya Allah dah buka hijab kemarahan tersebut. Jadi kita tengok, ada ahli ni, dia dah lama duduk dalam tarekat, kenapa asyik marah orang ni? Jadi kita pun hina dia pula. Dengan sebab kita rasa kita dah hilang sifat tersebut, jadi kita pandang rendah kepada ahli yang masih belum dibukakan,
Maka Syekh kata jangan sekali-kali sedemikian. Maksudnya hendaklah kita kekal merendah diri dan bersangka baik. Mungkin kita dibukakan hari ni, orang tu belum dibukakan, tapi dengan sebab kita menghina dia, kita merendahkan dia, kerana Allah marah, nanti Allah Ta'ala bukakan kepada dia, Allah Ta'ala tutup kat kita. Wa'iyazbillah. Jadi kita tak mau jadi sedemikian. Maksudnya apabila kita tadi dibukakan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau ada orang yang masih belum dibukakan hijab tersebut, maka kita doa supaya Allah Ta'ala bukakan kepadanya. Dan jangan sekali-kali kita merendahkan ahli-ahli, terutamanya ahli-ahli yang lama. Dan terakhir sekali nasihat daripada Syekh Ibrahim ialah utlubul ilma wala taqifu wala tas'am. Ini kemuncak adalah maksudnya tujuan kita masuk tarekat ni sebenarnya apa? Sebenarnya kemuncak ni ialah ilmu juga. Cuma ilmu yang kita nak belajar ni ialah ilmu yang bermanfaat. Maksudnya kita bersihkan hati supaya kita boleh terima ilmu yang bermanfaat. Kita berzikir supaya hati kita terang, kita boleh faham ilmu yang bermanfaat tersebut. Sebab tu kemuncaknya ialah ilmu juga. Jadi kalau kita berzikir, ilmunya tak ada, kefahamannya tak ada. Jadi maknanya belum tercapai lagi lah tujuan tarekat tadi. Bertarekat tu supaya kita disampaikan kepada al-haq, disampaikan kepada ilmu yang sebenar. Tapi kalau kita berzikir saja, ilmu sebenar tak dapat, maknanya belum sempurna perjalanan. Jadi sebab tu akhir sekali Syekh Ibrahim Dasuki kata, utlubul ilma, tuntutlah ilmu. Maksudnya kemuncak daripada perjalanan tarekat mestilah menuntut ilmu. Wala taqifu, jangan kamu berhenti. Jangan syok berzikir saja. Jangan syok buat satu-satu benda tapi lupa kepada tujuan asal. Maksudnya kita masuk sekolah, kita suka pergi kelas je. Pergi kelas belajar, tapi periksa tak mau masuk. Periksa tak mau masuk, sijil tak dapat. Jadi apa guna dia pergi kelas ni? Wala tas'amu, dan Syekh kata jangan jemu. Maksud bila kita ada sekarang ni, kita buat kelas bersama-sama ahli hari Senin. Itu yang sepatutnya kita kata, ini kelas yang paling penting sekali. Yang kita kena datang, kita kena belajarlah satu ilmu, dua ilmu sehari walaupun sedikit. Dan moga-moga Allah Ta'ala mengangkat darjat kita dengan sebab ilmu tersebut. Jadi dia kata kenapa kena belajar juga? Bukan maksudnya dah berzikir, dah selesai semua, belum. Fa inna Allah Ta'ala qala li sayyidil mursalin ajma'ina. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, mengarahkan kepada penghulu segala rasul, wa qur rabbi zidni ilma. Jadi dia ambil kefahaman dari itu daripada ayat Al-Quran, surah Taha ayat 114. Maksudnya Rasulullah SAW, manusia yang paling agung, rahmatan lil alamin. Semua kepujian ada kepada Rasulullah, dan akhlak yang paling sempurna. Tapi akhir sekali Allah tetap kata kepada dia, wahai Nabi Muhammad SAW, katakanlah, Rabbi zidni ilma, wahai Allah tambahkan aku ilmu. Jadi kemuncak yang kita nak capai ialah hati kita bersih supaya Allah boleh sampaikan ilmu tersebut melalui ilham, melalui malaikat, melalui orang yang bercakap, kita dengar kefahaman dan seumpama. Jadi tujuan macam mana sekalipun ialah ilmu. Jadi kalau kita bertarekat tapi ilmu kita kurang bertambah, dan maksudnya tazkiyah tadi belum sempurna. Kalau tazkiyah tadi sempurna, zikir sempurna, mesti ada ilham yang datang. Setiap hari ada ilham datang satu, besok dia datang lagi satu ilham. Jadi kalau 7 hari dah 7 ilham datang. Dan kalau sebulan dah 30 ilham datang. Itulah dia panggil ilmu. Dan ada ilmu yang kita belajar melalui kelas, melalui kuliah dan seumpama ni. Tapi ada ilmu yang Allah kata fa'alhamaha, Allah mengilhamkan di dalam hati kita. Dan itulah yang akhir sekali kata nasihat daripada Syekh Ibrahim. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemanfaatan kepada kita dan memberi kepada kita kekuatan untuk istiqamah beramal, istiqamah dalam berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah dia buat hidup dan kata-kata nasihat daripada seorang syekh yang agung yang disebut 3-4 kali dalam beberapa adab yang kita dah baca sebelum ni, iaitu Syekh Ibrahim Ad-Dasuki radhiyallahu anhu. Dan moga-moga Allah Taala memberi keselamatan, kemanfaatan kepada kita. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan sebelum belajar kepada Ustaz Afiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Syah Muhammad Al-Qadri atas nada penerangan dan pembacaan daripada Tuan Syah sebentar tadi. Jadi seterusnya saya mohon izin kepada Tuan Syah untuk saya membuka